Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jom kita dengar tazkirah. Imam Nawawi sebut 3 syarat taubat nasuha dalam kitab Riyadhus Salihin bab taubat. Tuan-tuan tengok. Mula-mula mukadimah. 3 syarat taubat. Yang pertama, berhenti daripada buat maksiat, tengah buat berhenti. Yang kedua, azam tak mau buat lagi dah. Yang ketiga, menyesal dengan perbuatan yang lalu. Ni 3 syarat taubat nasuha. Cukup syarat ni, Allah ampunkan dosa. Itu pun ini dosa yang terkait dengan Allah, walaupun dosa besar. Faham? Zina, berhenti, azam tak mau buat lagi dah, menyesal, cukup, Allah ampunkan dosa. Minum arak, berhenti, azam tak mau buat lagi dah, menyesal, Allah ampun dosa. Tapi bila bersangkut dengan orang, mai yang keempat. Tak lepas yang ni, 3 atas pun tak lepas. Apa dia? Tunaikan hak orang yang telah kita zalimi. Kalau dia berkait dengan harta dia, pulangkan harta dia. Kalau terkait dengan maruah dia, pergi selesaikan dengan dia. Dia tak selesaikan dengan kita, kita sangkut dekat sana. Faham tuan-tuan? Dan jadi hak kepada dia untuk memaafkan kita ataupun tidak. Hak atas dia. Tuan-tuan kata macam-macam kat saya, contohlah. Oh, share kat Facebook macam-macam lah, share kat WhatsApp, hantar dah ustaz ni lagu tu, ustaz ni lagu ni apa semua. Tuan-tuan, tiba-tiba benda yang kita kata tak betul. Contoh saya bagi ni. Lalu bila tahu kata tak betul, tuan-tuan mai jumpa saya. Ustaz, saya minta maaf, saya dulu pernah pergi buat kat ustaz macam ni macam ni. Tuan-tuan, jarang kita jumpa orang lagu ni. Betul tak nak? Ada tak orang kata kat kita? Ada. Berapa orang yang main sembang dengan kita, minta ampun, minta maaf atas perkataan dia. Dia main jumpa hari raya je. Tu pun tuan-tuan, minta maaf, minta maaf. Ada tu, ada benda kat belakang ni. Minta maaf hari raya, minta maaf tau ni kira kosong-kosong tau ni. Lain macam yang minta maaf. Dah akhir hari raya ni minta maaf tau, kosong-kosong lah ni. Dia lain macam ni, faham? Ada benda yang dia sembunyi. Pernah dari cerita kita, aku pernah kata dekat hang dulu, aku minta maaf, aku tersilap kata dekat hang. Pernah tak? Tak pernah. Sebab susah nak buat. Tapi kalau dia sungguh berjumpa dengan kita, kata apa? Betul-betul aku minta maaf, aku tersilap kata kat hang dulu. Kita ada hak untuk tidak memaafkan dia. Nah. Dia memang kata apa? Minta maaf sungguh-sungguh. Aku tak maaf. Tak sungguh ni. Aku minta maaf sungguh. Tak, aku tak maafkan hang. Berdosa tak kita tidak maafkan dia? Tak. Pasal apa tak berdosa? Pasal itu hak kita. Dia telah menzalimi kita, dia telah fitnah kita. Itu hak kita. Namun ini bukan adab Islam. Ada Islam lagu mana? Maafkan dia, maafkan dia. Jangan sampai diungkit di akhirat, susah. Jangan sampai keluar pada mulut kita kata apa? Aku tuntut pada hang di akhirat. Jangan, bukan senang kat akhirat tuan-tuan. Nabi dah gambarkan kepada orang yang tidak memaafkan orang dia nak tuntut di akhirat, dah duduk depan syurga Allah dah. Pahala banyak dah, ready boleh masuk syurga, tapi tak boleh nak masuk. Pasal apa? Pasal ada seorang yang dulu dia sebut dia nak tuntut di akhirat. Kawan tu pula sangkut punya banyak tu, settle dengan orang punya ramai tu. Ku Badrul lah, Ikmal lah, apa semua tu, punya banyak tu. Sementara nak sampai kat kita tu, subhanallah, salli ala sayyidina. Faham tak? Tunggu punya lama, orang lain semua dah masuk syurga dah. Bukan sat-sat entah beratus tahun nak tunggu nak selesai dengan kawan tu. Yang kawan kali semua kat masuk syurga dah. Pasal apa? Pasal dulu pernah sebut nak tuntut di akhirat. Sebab tu tuan-tuan, maafkan, belajar maafkan. Allahumma salli alaihi. Tapi nak cerita apa? Kalau dia tak mau maaf, boleh tak? Boleh, itu hak dia. Tapi ini bukan akhlak Islam. Ini bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ialah memaafkan. Sebab tu belajar tiap-tiap malam maafkan orang. Jangan Allah janji syurga. Allah janji syurga. Pada apa? Allah menjanjikan istana di hujung syurga kepada orang yang mengelak diri dia daripada berdebat walaupun dia betul. Orang kata dia fitnah, orang kata dia macam-macam, dia duduk diam-diam, sudah. Kami buka sekolah, apa orang tak kata tuan-tuan? Apa orang tak kata bila kita buka sekolah? Orang kata kita pelari duit, orang kata kita ni wakaf, orang kata kita buat rumah, orang kata kita beli kereta, orang kata macam kita tak ada duit lain. Macam kita tak kerti sangat. Tapi orang kata ada, orang kata. Sampai waktu Masalli ala Sayyidina Muhammad, waktu Tok Guru Haji Saleh mai buat perasmian madrasah situ Dokurat itu, dia mai jumpa dia waktu duduk berjalan sekali dengan dia, saya ingat lagi perkataan dia. Ustaz, bila kita buat madrasah macam-macam akan mai, Ustaz sabar ya. Salli ala Sayyidina Ustaz sabar. Jangan berhenti, jangan patah balik, sabar terus saja. Tuan-tuan, kalau nak kira melawan, kalau nak kira kita nak balas balik perkataan orang, boleh ni dalam majlis ni saya boleh sebut satu, saya boleh counter balik, tapi Nabi tak ajak macam tu. Nabi kata apa?
Apabila fitnah mai dekat kamu, Nabi kata apa? Diam, diam. Satu hari fitnah tu akan reda, kebenaran akan muncul. Tapi kalau kamu melawan, dia akan bertambah lagi. Lawan lagi, dia akan mai lagi. Lawan lagi, dia akan mai lagi. Orang yang akan kata dekat kita, orang yang kata dekat kita tu, dia akan cari jalan lain untuk kata pula. Kita kata kau ni, dia akan cari lagi. Akhirnya bertambah dia dengan dosa dia. Dan tak akan berhenti sampai bila-bila. Anda faham tak? Nabi kata apa? Dia. Allah jamin syurga. Allah bagi istana di hujung syurga kepada orang yang mengelak daripada balah walaupun dia betul. Pasal apa Allah nak bagi hebat sangat ni? Pasal susah nak buat. Susah nak buat. Faham tak? Melainkan punya ke tahap kesabaran yang sangat tinggi. Dengar orang kata kita sakit telinga. Rasa merah telinga tu. Aduh, subhanallah. Kalau boleh nak cerita semua orang, tapi tak, bukan adab dia macam tu. Adab dia apa? Memaafkan. Maafkan. InsyaAllah hidup tenang. Nah, ya. Faham tak? Jadi hadis ni cerita apa? Mempertahankan kehormatan saudaranya di belakang. Kalau ni bukan cerita kawan, cerita siapa pun, sebut dia orang Islam, bila dia main nak cerita keburukan tentang seseorang, kita tutup telinga, kita kata stop, no, I don't want to listen. Tak mau dengar. Pasal apa? Sebab kita mempertahankan maruah dia. Itu hak seorang Islam, subhanallah. Dan disebabkan perbuatan itu, maka Allah akan jamin kepadanya pembebasan daripada neraka Allah. Dia layak untuk mendapat pembebasan daripada neraka Allah subhanahu.